basic rules to follow in developing project network. Okay, so yang pertama adalah network flow, typically from left to the right. Okay, daripada kiri ke kanan lah dia punya flow dia lah. Okay, an activity cannot begin until all preceding connected activity have been complete. Okay, seterusnya errors on network indicate precedence and flow. Errors can cross over each other. Okay, fourth, each activity should have a unique identification number. Okay, fifth, an activity identification number must be larger than that of any activities that preceded it. Okay, sixth, looping is not allowed. In other words, recycling through a set of activities cannot take place. Okay, seventh, conditional statements are not allowed. Okay, that is the type of the statement should not appear if it's successful, do something, if not, do nothing. Okay, yang lastly is the when there are multiple starts, a common start node can be used to indicate a clear project beginning on the network. Okay, so kita akan masuk iaitu activity on node ataupun AON. Okay, so precedence diagramming method which use box to denote schedule activities. So dia menggunakan box, kotak lah. So dia beritahu the various nodes or nodes. Okay, so dia beritahu the various box or nodes. So kita panggil sebagai yang kotak tu kita panggil sebagai nodes. Nodes are connected from beginning to the end with the errors to defeat a logical progression of the dependencies between the schedule activities. So kalau you all tengok dekat sini, dia start daripada begin, and then dia akan ada box kan, A, D, F, B, E, C, D, G. Itu kita panggil sebagai box, ataupun lagi mudah istilah yang saintifik kita panggil sebagai node. Node dia, dan dia akan ada error ataupun kita panggil sebagai path. And then start daripada begin, dia akan pergi ke path A, D, F, macam tu, dan akhirnya dia pergi ke N, D, iaitu N lah. Yang seterusnya, okay, dia beritahu basic relationship that must be established for activities include in a project network. Okay, so dia beritahu for predecessor activities, iaitu which activities must be complete immediately before this activity. So maksudnya predecessor activity ni maksudnya sesuatu aktiviti yang mesti complete dulu sebelum pergi ke next. Contoh macam A dengan B. A tu starting, B tu adalah yang seterusnya. So A ni sebagai the predecessor activity. So seterusnya adalah successor activity, which activities must immediately follow this activity. Follow this activity. Ini kita follow lah, kita panggil sebagai successor activities yang telah berjaya, success. Okay, seterusnya adalah concurrent or parallel relationship which activity can occur while the activity is taking place. Itu maksudnya untuk concurrent or parallel relationship. Okay, so seterusnya kita masuk activity on node fundamentals. Okay, so you all tengok A pergi ke B dan C. So A is preceded, okay, by nothing. So A precedes by nothing, dia starting. So tak ada benda yang menyebabkan dia kena bergantung pada sesuatu aktiviti kan. So dia starting. Okay, so kalau yang B pula dia beritahu, okay, B is preceded by A. So daripada A ke B kan, jadi B tu kena preceded by A lah. And then daripada B ke C pula, C is preceded by B pula. Itu maksud dia. Itu untuk yang A lah. Untuk yang seterusnya dia beritahu, kalau you tengok yang X tu pula, dia akan pergi ke Y dengan Z, pecah kan. Okay, Z are preceded by X, dan Y and Z can begin at the same time if you wish. Itu maksud dia. Okay, yang seterusnya untuk C. Okay, J, K, L akan pergi ke M. Dia akan pergi ke N. Okay, so dia beritahu J, K, and L can all begin at the same time if you wish. Okay, they need no occur simultaneously, but all J, K, L must be complete before N can begin. Of course lah, dan takkan J, K, L
tak start lagi, tak settle lagi, tiba nak start tu salah lah, tu salah. Dia kena ikut follow the step, follow the network, network. Okay. Dan yang D adalah X, Y. Okay, X akan pergi ke Z dan AA, Y akan pergi ke Z dan AA. So Z is preceded by S and Y, dan juga AA is preceded by S and Y. Benda sama. Dia hubung kait antara satu sama lain. Jadi kalau tak, kita macam mana nak buat complete network lah. Complete network. Okay, so kalau you all tengok dekat sini, ini adalah contoh daripada call business center. Okay, country engineers design department. So kalau dekat sebelah, you all tengok daripada sebelah kanan sekali tu, dia beritahu activity. So activity dia bagi stand dalam bentuk unit stand lah. Maksudnya kalau activity kita akan letak, kita tak perlu letak nama apa-apa banyak kan. So kalau dekat sini dia akan letak activity and description. Kalau ikutkan yang A tu, dia beritahu activity A adalah description, buatlah application approval. So kita akan letak activity tu acronym sebagai A dia, AA. Okay, so dia punya proceeding activity none, sebab dia starting. So dia tak ada proceeding activity. Okay, untuk B pula, kita akan letak construction dia. So stand for activity B. Untuk C, traffic study. D, service availability check. E, staff report. F, commission approval. G, wait for construction. Dan H adalah occupancy. So jadi untuk yang setiap tu, contoh B tu kita boleh tengok dia punya construction plan. So dia punya proceeding activity. Kalau tengok dekat bahagian proceeding activity pula, so itu banyak kan. So dia proceeding activity tu untuk B, C dan D lah. Okay, manakala untuk B dan C, so ada dia akan proceeding activity pada E dan F. E dan F. Cuma F ada D lah proceeding activity dia. So untuk head F, dia akan connect pula sebenarnya untuk G, wait for construction. Dan E dengan G adalah proceeding activity bagi activity iaitu H. Okay, so you all boleh try lah, cuba buat macam mana untuk buat dia punya complete network for the boleh cubalah. Okay, so daripada yang tadi tu kita cuba buat. First kita akan buat dulu, iaitu kita panggil sebagai partial network. Partial maksudnya separuh, tak habis lagi lah, tak complete. Jadi kalau tengok dekat sini, dia punya okay, dekat bahagian proceeding activity dia, so A ada 3. So maksudnya A tu starting adalah A, iaitu application approval. Selepas daripada tu, dia akan pergi ke proceeding activity, iaitu pada B, C dan D. Jadi kalau you all tengok, B, C and D adalah dia punya partial network. Maksudnya A, application approval. Selepas daripada tu dia akan pergi dekat bahagian B, iaitu construction plans. Yang seterusnya adalah C, iaitu traffic study. Dan yang D adalah service availability check. Okay, seterusnya iaitu complete network. So kita akan buat E, F, G dan H. So H adalah the final lah. So A start, H adalah final. Bergantung kepada proceeding activity dia. So kalau macam you all tengok sini, activity E, so dia punya proceeding activity adalah B dan C. So B dan C akan network lah kepada E. Untuk H pula dia beritahu dia punya proceeding activity adalah E dan G. Jadi maksudnya network tu dia akan untuk dapatkan H, so dia kena melalui E dan G dulu. Lepas tu baru kita dapat dia punya final, iaitu ataupun complete network. Okay.